uh, nak saya buat ulasan berkenaan UGAT dulu ke ataupun kita nak review berkenaan kita punya ni kursus dulu. Hello? Mana-mana je boleh, doktor. Okey, saya buat sedikit lah berkenaan dengan UGAT. Okey, berkenaan dengan UGAT, ada beberapa soalan yang kawan-kawan you all tanya dalam grup ataupun PM. Satu soalan dia, bila dia punya endorsement daripada Senat untuk selepas tamat praktikal. Okey, kalau ikut di dalam apa nama ni, tempoh tu, contohlah you all akan habis praktikal bulan berapa? Bulan 7. Kadang-kadang dia tak ada satu tempoh yang tetap. Macam untuk batch senior you all yang sekarang ni, yang sebelum ni, dia orang ada yang saya dapat tu disebabkan oleh COVID, jadi tempoh tu dia jadi panjang. Jadi kalau ikut daripada yang biasa sebelum pada COVID tu, tempoh dia tu lebih kurang 1 bulan sebelum convocation. Jadi yang jadi isu adalah kalau kata murid you all tu tempoh sah laku dia, kita katalah di dalam tempoh kita kata 1-2 minggu macam tu, antara sebelum apa nama tempoh yang Senat nak lulus tu, bagi saya agak berisiko lah. Tetapi bagi yang batch yang sebelum ni, iaitu batch senior you all 1 tahun ni, disebabkan oleh COVID, dia punya untuk tempoh sah laku sijil murid tu tak diambil kira. Jadi pihak Uniza macam bagi peluang lah kiranya dia punya tempoh sah laku tu tak dikira lah, maksudnya terpakai. Okey, soalan yang kedua berkenaan dengan apa nama ni, masuk dengan grade murid 2, adakah perlu keluar dengan 3? Okey, di dalam kita punya dokumen MQA, kelayakan yang kita ambil masuk adalah 1. Walaupun di dalam buku penawaran yang kita letakkan di dalam sistem tu 2, jadi pelajar-pelajar yang masuk dengan band 2 tak perlu ambil UGAT. Tetapi kita tidak menghalang kalau ada mana-mana pelajar yang nak ambil juga UGAT. Okey? Ada soalan lain ke yang saya terlepas pandang? Saya nak tanya. Ya. Betul ke? Sekejap. Sekarang ni kita orang kena ambil homework tak? Yang confusing my student lah. Kena ambil UGAT? Putus-putus lah. Hello?
Boleh ajukan soalan sebab saya tak jelas lah. Doktor, dia tulis dekat chat doktor. Nana tulis dekat chat. Cek. Ha. Cek tengok kat mana. Kita orang kena tunggu senat lah baru boleh ambil otak. Tak. Maksudnya you all kena buat calculation sendirilah. Jadi saya nasihatkan kalau kata tarikh sah laku tu maksudnya panjang lagi tak perlulah ambil. Tetapi kalau kata di dalam tempoh yang dekat-dekat tarikh convocation yang ni yang you all punya nanti saya rasa tak ada masalah juga. Tetapi kalau kata yang mana tamat dalam tempoh you all buat apa nama ni praktikal ni apa semua saya nasihatkan untuk ambil UGAT lah ataupun ambil MUET kalau kata ada dalam tempoh tu, sebab ada student macam sebelum ni, kohort yang sebelum ni dia orang tak ada masa nak turun ke UNIZA untuk ambil UGAT, jadi dia orang ambil MUET ketika dia orang buat praktikal ataupun dalam tempoh habis praktikal tu. Tapi saya rasa lah ni saya punya saya punya ni insting saya lah, disebabkan oleh pandemik COVID ni banyak halangan-halangan yang bakal berlaku untuk proses MUET lah, apa nama yang jenis-jenis yang apa nama ni macam subjek-subjek yang kita kata bukan teras apa ni. Kemungkinan lah yang tu bukan muktamad lagi, yang saya berpendapat akan jadi macam kohort yang ke batch you all, kohort batch senior you all, maksudnya yang mana tamat sebulan ataupun 2 bulan sebelum tarikh convocation yang dikeluarkan tu ataupun tarikh kelulusan surat senat tu dikira dan juga terpakai walaupun dah tamat tempoh. Tapi bagi saya sebenarnya untuk sah laku sijil MUET ni saya rasa tak ni sangatlah, tak jadi isu sangat sebab saya rasa boleh nego yang tu. Tapi yang mana yang masuk dengan satu, yang mana masuk dengan satu dulu, maksudnya dia kena dapat band 2 lah untuk MUET ataupun UGAT yang terkini selepas dia masuk ke UNIZA. Okey ya. Kalau ada apa-apa maklumat tambahan baharu daripada pihak UNIZA, saya akan maklumkan balik lah. Saya akan update berkenaan dengan UGAT ni daripada masa ke semasa. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi untuk minggu ni kalau ikut syllabus saya tengok banyak yang saya dah cover. Jadi macam kod etika NASW saya harap pelajar-pelajar dah clear. And then berkenaan dengan exam. Okey, berkenaan dengan exam soalan saya ni bersifat objektif lah, dan dia juga kita kata soalan-soalan yang kita kata macam statement, and then kena baca sikit lah statement tu, and then dia punya jawapan tu you all kena tengok balik lah apa yang dah diajar oleh saya secara online dan juga melalui apa nama ni slide yang saya dah bagi dekat klip. Jadi saya minta lah pelajar-pelajar untuk perbanyakkan bacaan berkenaan dengan kod etika NASW, sebab soalan-soalan ni dia berkait dengan kod etika dan juga
uh, dia punya daripada segi nilai yang apa yang patut ada pada seorang pekerja sosial tu. Okey. Jadi bagaimana untuk nak melihat ataupun nak memahami berkenaan dengan kita kata daripada segi pemahaman kita lah, pemahaman kita berkenaan dengan nilai ni. Sebagai contoh saya bagi kalau kata ada klien, okey, dia mendedahkan ataupun memaklumkan kepada kita sebagai pekerja sosial ni lah mengenai keganasan rumah tangga, contohnya yang melibatkan kita kata kecederaan pada kanak-kanak. Jadi daripada segi kalau kata hal ini ataupun perkara ini dibawa sehingga kepada prosiding mahkamah, contohlah kan, ini daripada segi nilai yang patut ada tu, maklumat yang dikongsi sebagai bukti adalah mengikut situasi. Okey, macam selalu yang saya share sebelum ni lah, kalau ikut maklumat tu adalah rahsia, tetapi bila dia melibatkan kita kata menjadi satu keperluan kepada satu perkiraan bagi undang-undang, jadi maklumat tadi boleh dikongsi sebagai bukti lah, tetapi mengikut situasi. Selalu saya tekankan adalah mengikut situasi. Alright. Jadi klien cuba untuk kita kata selalunya lah, kebanyakan ya, bila dalam bagi kes-kes yang melibatkan maklumat ni, selalunya klien agak sukar untuk nak share dia punya rahsia dia tu. Tetapi bila melibatkan professionalism yang ada, okay, and then klien ni akan minta kita untuk rahsiakanlah apa yang disampaikan tu. Tetapi bila melibatkan prosiding mahkamah, macam saya tekankan, kita boleh untuk share dengan macam contohlah pihak polis ke apa ke, kalau kata ada statement nak ambil macam mana kanak-kanak tadi boleh luka dekat kepala, ada kesan-kesan kita kata kena cucuh dengan apa nama tu, puting puting rokok ke apa ke. Okey. Jadi sebagai pekerja sosial ataupun pentadbir lah, bos kita ke apa ke di dalam bidang kerja sosial ni, dia kena melihat ataupun bertindak sewajarnya memandangkan keadaan-keadaan ni menuntut kepada keperluan untuk berkongsi maklumat tu. Okey. Jadi bila adanya keperluan tu, kenapa keperluan tu perlu? Kalau kata kita masih lagi menyembunyikan segala maklumat tu tadi ni, dia boleh mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak tu lagi. Contohlah, kalau kata kita tak bagi maklumat tu secara habis ataupun kita berkongsi, and then sepatutnya si pelaku penderaan tu tadi ni perlulah ditahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga yang melibatkan kecederaan. Maksudnya di bawah akta jenayah lah. Perlu direman ataupun diletak di bawah pengawasan pihak polis, dan mangsa tu tadi ya, okey, yang kanak-kanak tadi lah, anak kepada pasangan yang bergaduh dalam rumah tangga tu tadi ni, akan diletakkan di bawah pemantauan JKM ataupun relatif yang terdekat yang dipercayai. Okey, tetapi kalau kata rahsia tu tadi ni kita tak bagi habis kepada pihak polis, dan pihak polis melihat benda ni adalah bergaduh, orang kata apa, suami isteri saja, biasalah kan, mana ada rumah tangga yang tak pernah goyang, mana ada apa nama ni, suami kejar isteri dekat taman bunga hari-hari. Okey, jadi dia kadang-kadang dia akan ada juga bergaduh. Tapi kalau kata dah bergaduh sampai mendatangkan kecederaan kepada kanak-kanak ataupun anak-anak di bawah tanggungjawab dia orang tu tadi ni, perlulah untuk pekerja sosial berkongsi maklumat tu tadi. Jadi di atas poin bertindak sewajarnya di atas
risiko ataupun bahaya yang ada tu tadi. Okey. Jadi potensi daripada kita kata mendedahkan maklumat boleh berlaku di mahkamah. Itu biasa. Dan dalam kes yang macam saya share ni, kita tak nak letak keadaan yang bahaya tadi ni secara berterusan kepada anak-anak tu ataupun kanak-kanak yang saya bagi contoh tu tadi. Okey? Boleh clear daripada segi kita kata tadi etika kerahsiaan tu, dekat mana yang kita boleh share, dekat mana yang kita kena jaga dia dan kita tidak share dia tu. Boleh Tu doktor. apa yang saya share ni sebenarnya kita contohlah kalau ada rezeki you all ditempatkan di bawah JKM ataupun dekat Kementerian Pembangunan Wanita, kan, kita tak tahulah rezeki kita nanti. Kalau kita duduk di dalam setting kementerian-kementerian macam ni, memang akan banyak lah jumpa kes-kes yang macam ni. Okay? Sebab kalau melibatkan kita kata pergaduhan suami isteri, dia hanya melibatkan mahkamah syariah. Tetapi bila mendatangkan kecederaan ketika aktiviti memasing pinggan secara di atas angin tu, suami tak sempat mengelak kena kepala, lepas tu suami balas balik kena muka isteri, itu adalah di bawah akta jenayah lah. Jadi bila akta jenayah ni mahkamah syariah dah tak masuk di dalam kes ni. Okay? Okey, contohlah kalau kata you all nanti sebagai kita kata lulusan ijazah sarjana muda, degree, you all akan masuk di bawah grade 41. Jadi bila grade 41, dia consider sebagai pegawai lah. Okay, bila pegawai ni, kalau kata you masuk sebagai orang yang muda, and then di bawah you ada lagi lah, walaupun orang tu dah otai, tetapi grade dia rendah pada you, consider dia orang tu tetap anak buah you ketika dalam proses bekerja. Okey, contoh kalau kata you all jadi pentadbir lah, sebagai pentadbir pekerja sosial. Okey, you all akan sentiasa mendapat maklumat berkenaan dengan kita kata performance staff yang di bawah you tadi ni, daripada segi kita kata datang lewat, okey, ponting, and then masuk, lepas tu tiba-tiba hilang, okey. And then bila dibagi tugasan untuk siapkan macam kes-kes melibatkan, kalau kita duduk di dalam setting kanak-kanak ataupun setting wanita, kes tu dia tak dapat pun nak settle melalui intervensi 1 ke intervensi 2, tiba-tiba report yang you patut dapat dalam tempoh 3 bulan, you sebagai pentadbir ataupun penyelia kepada staf di bawah you tadi ni, you tunggu mana report, mana laporan psikososial yang patut saya dapat, tak dapat. Itu antara tanda-tanda kemerosotan lah, ataupun kita kata kejatuhan prestasi staf di bawah you. Dan benda ni you kena alert melalui bukan setakat kita kata report yang akan sampai dekat meja you, melalui file-file klien yang telah dibuka, tetapi juga sebagai pentadbir ataupun penyelia, you kena membuat pemerhatian dan juga penilaian lah daripada masa ke semasa, dan perlu untuk memberi perhatian yang lebih kepada staf-staf yang mengalami kemerosotan daripada segi prestasi kerja ni tadi. Okey. Jadi bagaimana untuk you nak dapatkan maklumat secara sahih, walaupun you dah buat kita kata pemantauan, you dah buat pemerhatian dan penilaian daripada pemerhatian you tu. Okey. Jadi sebagai pentadbir ataupun penyelia, you kena efisien ataupun kita kata mengambil peduli berkenaan dari apa kita kata maklumat-maklumat
uh, kita kata yang paling utama lah, maklumat yang paling utama selain daripada you buat pemerhatian adalah melalui rakan sekerja, pekerja sosial yang mengalami kemerosotan prestasi tersebut. Okey, kemungkinan daripada pemantauan yang you buat tu, you akan buat andaian. Sekejap lah, ada lori datang pula dah. Sorry. Aduh, dekat mana tah tadi? Minta Maklumat yang ubah. paling utama dari rakan sekerja. Ya. Jadi, selepas pemerhatian yang you buat, selepas you dah tengok apa yang berlaku and then report apa semua tak sampai dekat you, jadi you perlulah kita kata dapatkan maklumat daripada rakan sekerja kepada pekerja you all yang mengalami kerosakan prestasi tersebut. Jadi selepas you dah dapat maklumat daripada rakan sekerja dia tu tadi, and then confirm apa yang you dah buat andaian, and then daripada situ you boleh buat penilaian. Okay, dan boleh dah di situ you buat pengesahan lah. Sebab saluran pertama tadi ni, iaitu melalui rakan sekerja dia tadi ni, sebab kawan-kawan yang ada sekali dari sini yang faham apa yang berlaku lah, berbanding dengan kita yang jarang-jarang boleh jumpa dengan staf di bawah kita tadi ni. Okay, jadi dekat sini kita kena minta lah staf kita tadi, saya minta stop sekejap dalam 2 minit boleh? Lori hantar barang hardware. Kejap. Okey, sorry ya. Sorry. Ada lori masuk hantar barang hardware. Buang tempat asal tu bang. Gigi. Tu besi ni buang mana? Tak apa ke? Siap ya. Bila nak pakai? Esok. Hello. Boleh bagi kat saya 2 minit? Boleh. Sorry. Boleh doktor. 2 minit 2 minit. Boleh doktor.
Tu pasir tu okey ke tu? Tu pasir tu untuk plaster okey ke? Ha? Yang apa tu untuk atap tu saya rasa ada dalam store lah. Screw. Kalau tak cukup tak apa, esok saya beli. 100 batang kotak tu. Hello. Ya, doktor. Okey, kita sambung Sorry saya minta maaf. Boleh doktor. Okey. Sebab apa kita nak kena dapat maklumat daripada rakan sekerja dia tu tadi ni. Satu, kita macam saya kata tadi lah, kita jangan jumpa rakan sekerja tadi ni, lebih rapat dengan dia. Jadi kita sebagai pentadbir ataupun penyelia, kita akan konsep dengan rakan sekerja dia tu tadi ni yang sama level dengan dia tu tadi, ataupun kita sendiri, okey, sebagai pentadbir ataupun penyelia tadi ni berunding dengan rakan sekerja dia tu tadi untuk nak tengok sama ada staff tu tadi ni ada tunjuk tanda-tanda macam gangguan psikososial ke, ataupun kita kata kesulitan daripada segi kesihatan mental ke, ataupun yang paling selalu kita berhadapan dalam setting di jabatan kebajikan dan juga jabatan-jabatan di bawah kerajaan ni adalah daripada segi penyalahgunaan bahan lah. Selalu kalau kata macam di Semenanjung, penyalahgunaan bahan macam dadah adalah perkara biasa. And then kalau kata macam di Sabah dengan Sarawak, penyalahgunaan bahan alkohol adalah biasa berlaku dalam kalangan staf kerajaan. Okey. Jadi dekat situ kita kena bagilah bantuan untuk bantu kita punya staff tu tadi ni. Maksudnya kita tak boleh biar dia untuk terus dengan masalah tu tadilah. Okey. Sebagai pentadbir ataupun penyelia, okey, you all ni lah nanti insyaAllah saya kata macam dalam bahagian-bahagian pentadbiran ni, kita kata saluran pertama pekerja sosial ni tadi ni kita kata macam masalah-masalah ataupun gangguan-gangguan dengan sama-sama rakan sekerja ni biasa berlaku. Okey. Kadang-kadang macam kita kata bersembang ataupun berkenaan isu politik. Contohlah Amirul nanti dia masuk di dalam staf JKM, lepas tu dengan apa nama ni dengan Hasrul contohnya kan. Hasrul orang PAS, Amirul orang UMNO, lepas tu bersembang bab politik sampai kita kata tak bertegur siapa apa semua sebab pegangan politik masing-masing tu. Jadi dekat situ kadang-kadang Amirul ni dia mendominasi lah, dia pandai, dia lebih sikit daripada ni, dia suka bully Hasrul. Okey. Jadi kadang-kadang bila benda ni selalu ambil serius dan jadi kekerapan yang kita kata gangguan yang dibuat oleh Amirul dekat Hasrul tu tadi ni, sampai satu tahap kita kata kemungkinan boleh menyebabkan Hasrul tadi ni mengalami kita kata masalah-masalah daripada segi gangguan-gangguan psikososial lah. Okey. Dekat situ juga macam kadang-kadang bila Hasrul tertekan ke apa ke, kemungkinan lah dia balik tu dia terkenang apa yang Amirul dah buat dekat dia tu, dia kita kata dia tak kawan dengan siapa dah bila balik malam tu, and then dia pula jenis touching ke apa ke, dia start lah nak kita kata macam dia nak pergi lepak dekat pub, okey, nak lepak dengan apa tempat-tempat yang nak menghilangkan masalah dia tu tadilah. Jadi dekat sini kalau kata macam Hasrul
dia jadi masalah macam ni, kita sebagai pentadbir pun kenalah orang kata apa untuk berjumpa dengan kedua-dua staff kita ni. Contohlah macam kalau kata macam Intan lah sebagai pentadbir masa tu, dia perlulah untuk berjumpa dengan Hasrul, untuk berjumpa dengan Amirul, untuk kita kata menangani masalah yang berlaku ni. Okey. Jadi dalam konsep ni kita akan anggap benda ni adalah sebagai satu nilai yang patut ditekankan oleh Intan lah kepada Amirul berkenaan kita kata penerimaan rakan sekerja tu tadi ni. Tak kisahlah dia tu orang PAS kuat macam mana sekalipun, walaupun Amirul orang UMNO, jadi kena terima kawan kita tu tadi. Okey. Okey, sebagai contoh lagi saya ambil berkenaan dengan nilai dan juga etika di tempat kerja ni. Okey. Ambil contoh siapa lagi Okey, ambil Bat. Okey. Bat ni kita anggap dia sebagai seorang pentadbir ataupun penyelia yang bertanggungjawab lah. Okey, yang bertanggungjawab. And then Bat ni bila dia dah bertanggungjawab, dia selalulah membuat penilaian kita kata staff-staff pekerja di bawah dia lah, kiranya di dalam agensi yang dia jadi pentadbir ataupun penyelia tu tadi. Okey. Jadi salah seorang kita kata, kalau kita ambil contoh siapa lagi? Ihsan. Kita ambil contoh Ihsan lah. Okey. Ihsan ni salah seorang kita kata macam social workers yang bila Bat bagi arahan untuk selesaikan berkenaan dengan isu yang kanak-kanak ke wanita ke, Bat dapat buat kerja dengan baik. Ihsan dapat buat kerja dengan baik, dia selesaikan segala tugasan dia dengan baik. Tetapi Ihsan ni bila Bat ada suruh buat macam penambahbaikan sikit, dia akan selalu kita kata berhujah ataupun selalu bertegang apa orang cakap bahasa Melayu, bertegang urat. Kiranya benda-benda kecil saja pun macam kita kata typing error ke apa ke, okey. Jadi Ihsan ni cepat nak melenting. Okey, walaupun dia dalam kerja apa semua dia memang dia perform. Cumanya benda-benda kecil tadi ni dia mudah nak melompat lah bila Bat suruh buat apa-apa yang penambahbaikan tu tadi ni. Jadi dalam proses penilaian tadi Bat tadi ni sebagai penyelia ataupun pentadbir, dia akan mengambil kira lah hal-hal yang macam dia tidak semestinya melihat kita kata, walaupun Ihsan ni tadi ni di dalam report dia apa tugasan yang dibagi, dia memang kita kata superb dia dapat selesaikan dengan baik sekali. Tetapi Bat juga perlulah kita kata orang kata apa, membuat penilaian tadi ni kepada aspek yang kita kata sikap tu tadi ni, sikap di dalam kita kata teguran-teguran yang dibagi untuk menambahbaikan tu tadi ni. Okey. Jadi dalam situasi ni Bat perlulah kita kata menilai apa nama ni, Ihsan tadi ni tanpa ada kita kata macam touching punya hard feeling lah. Maksudnya ada sedikit kita kata tergurih hati ke apakah, yang tu jangan. Maksudnya melihat di atas platform kita kata tadi profesional tadilah. Maksudnya dia kena nilai secara adil dan juga bertimbang rasa lah. Sebab apa? Kalau kata Ihsan ni tadi ni, walaupun kita kata dengan sikap dia bukanlah kata jenis macam marah-marah yang ni, tetapi daripada segi urusan kerja lah. Maksudnya Ihsan dia lebih
defend kepada benda-benda macam tu. Jadi but juga haruslah kita kata orang kata apa, macam menetapkan satu kriteria yang jelas lah, yang mana satu yang perlu dia buat penilaian, yang mana satu yang perlu dianggap sebagai konflik peribadi dia dengan apa nama Ehsan tu tadi ni. Okey, jadi secara rumusan dia kepada apa yang saya bincangkan ni adalah pentadbir ataupun penyelia tu tadi ni hanya perlu, hanya perlu menilai prestasi pekerja dia, yang merujuk kepada perkhidmatan yang telah ditetapkan oleh agensi itu sahaja. Jadi kalau kata Ehsan tadi perform, report apa semua cun, perlulah dibagi penilaian yang baik. Tidak ada isu nak tergurih hati ataupun kita kata nak ambil apa nama inilah apa daripada segi kita kata macam orang kata apa percakaran mulut berkenaan dengan penambahbaikan kerja tu tadi ni tidak perlu. Ada juga banyak kes bagi kita kata pekerja sosial yang fresh, yang fresh graduate, baru masuk tempat kerja apa semua ni kan, yang mana selalu jugalah saya dengar ketika menjalankan prosedur penilaian dan juga penyelidikan dengan klien, jadi sebelum nak buat penyelidikan ataupun kita kata penilaian dengan klien tu tadi, maksudnya macam saya bagi tahu sebelum-sebelum ni, klien kalau kita dia nak apa-apa nak jalankan intervensi ke apa ke, nak jalankan penyelidik, nak jadi macam kita punya klien di bawah penyelidikan kita tu, dia akan letaklah macam daripada segi kepercayaan, kerahsiaan apa semua tu kan. Jadi sehingga kan ada juga klien tadi ni yang tak nak nama dia tadi ni dinyatakan di dalam kita kata macam report ataupun ni lah kita kata file yang kita dah buka tu. Jadi kadang-kadang macam penyelidikan yang dibuat, lepas tu dapatlah kita kata buat penilaian. Benda-benda ni dia kalau kata kita tak faham kepada satu-satu situasi, dia akan menimbulkan konflik. Jadi kalau kata penyelidikan tu dah selesai and then kita dah buat pertemuan dengan rakan-rakan sekerja kita untuk berkongsi kita kata penemuan daripada penyelidikan yang kita buat tu tadi ni, agak-agak lah perlukah kita share juga kalau kata klien tadi ni yang setuju untuk masuk di bawah penyelidikan kita tu tadi ni, kita nak kena share, boleh tak kita share daripada segi rupa dia macam ni, walaupun dia tak bagi nama ke apa ke masa awal-awal penyelidikan tu tadi, tetapi bolehkah kita share daripada segi gambaran rupa dia macam mana, dia pakai tudung ke tak ke, kulit dia macam mana ke, orang dia tinggi ke rendah ke, orang ni daripada negeri mana ke, dia belajar kat mana, kita bolehkah share gambaran macam tu. Jadi apa yang yang selalulah yang saya berhadapan ketika awal-awal bekerja dulu, agak ramai yang fresh graduate ni tadi ni yang tak dapat nak kita kata menetapkan yang mana satu yang perlu dirahsiakan, yang mana yang tidak perlu dirahsiakan. Jadi bagi perkara-perkara yang tidak melibatkan kita kata keperluan kepada undang-undang macam saya sebut awal tadi,
tak perlulah walaupun kita sekadar untuk nak bergosip, nak sembang tak tahu nak sembang apa dah, kita pun buka lah cerita berkenaan dengan apa yang kita dah buat, kita ceritalah. Siang tadi, tengah hari tadi aku ada satu klien untuk penyelidikan yang aku nak kena buat ni, aku nak kumpulkan data berkenaan, contohlah kita kata isu keganasan rumah tangga dalam kalangan wanita di wilayah persekutuan. Contohnya ada seorang lah datang nak jadi klien, and then bila aku minta nama apa semua untuk buka file, dia tak nak lah apalah. Lepas tu mentang-mentang lah datang dengan kereta. Bagi penyelidikan kualitatif juga, apa yang saya nak tekankan di sini adalah berkenaan dengan kita nak kumpulkan maklumat mengenai tingkah laku manusia. Okey, bukanlah kita nak mengumpulkan maklumat berkenaan dengan angka tingkah laku tersebut. Okey, jadi bila melibatkan soalan-soalan in-depth interview di dalam penyelidikan, you all akan berhadapan dengan klien yang mana soalan-soalan yang berkisar tentang mengapa, bagaimana, akan sentiasa diguna pakailah. Perkataan mengapa, bagaimana, apa semua ni akan sentiasa diguna pakai ketika berhadapan dengan klien bagi you nak mencapai kepada tahap ketepuan data tersebut. Okey. Okey, berkenaan dengan penyelidikan di dalam konteks social work juga adalah kita kata pendekatan-pendekatan kritikal terhadap sesuatu penilaian bermula dengan penerangan kepada penyelidikan. Okey. Saya suka menggunakan perkataan penyelidikan yang mana dia akan berkait dengan pemantauan dan juga penilaian. Sebab itu saya nak share sikit lah. Selepas saya berhenti pada tahun 2010 di bawah program NSCP di USM, saya di offer pula di bawah Global Fund WHO untuk set up di Perak untuk program yang sama dan diletakkan di bawah unit MNE, iaitu Monitoring and Evaluation. Jadi bagi kita yang bermain dengan kualitatif ni, memang akan sentiasa orang akan pakai kita lah untuk program-program berkenaan dengan pemantauan dan juga penilaian bagi sesuatu program tu. Okey, jadi penyelidikan yang di dalam social work ni yang berbentuk kualitatif ni sangat perlulah bagi kita kata menghasilkan bukti berkenaan dengan dasar, bukti berkenaan dengan program, projek dan juga amalan-amalan di dalam pembentukan tingkah laku seseorang manusia tu. Okey. Jadi bagaimana kita kata penilaian di tahap akhir bagi kita kata penyelidikan yang dibuat di dalam bidang social work ni tadi. Okey, langkah-langkah terakhir dalam penilaian dan bagaimana dia nak digambarkan sebagai itu adalah penilaian yang terakhir. Okey, jadi langkah terakhir ni bagi setiap penyelidikan di dalam konteks social work ni adalah berkenaan dengan penghakiman mengenai keberkesanan. Bukanlah kita kata nak menggabungkan data kepada kuantitatif, nak menentukan prosedur dasar apa tu, tidak. Dia lebih ataupun di dalam kita kata tadi kita nak kena menentukan daripada segi keberkesanan program yang kita nak bentuk tu nanti hasil daripada penyelidikan tu tadi ni. Daripada penyelidikan kualitatif tadi ni juga kita akan tahulah yang mana satu perlu kita diberi tumpuan lah, ataupun diberi fokus
iaitu berkenaan dengan keberkesanan sesuatu program. Jadi dekat sini suka saya pakai perkataan apa nama ni? Macam penghakiman mengenai keberkesanan sesuatu program ataupun penilaian mengenai keberkesanan pada sesuatu program. Okey, saya rasa kita stop dekat sini dulu, boleh tak 4.30 dah? Saya nak kena briefing dengan debriefing dengan orang kerja kat sini tak boleh? Okey doktor, boleh je. Nanti sambung lagi. Boleh doktor. Boleh ya. Itulah saya berbesar hatilah kalau kata you all nak buat kelas ganti kelas apa lagi dalam masa terdekat ni. Kalau ada nanti maklumlah, kata you all bincanglah dalam grup. Sebab banyak yang saya nak share berkenaan dengan tips-tips untuk exam dekat you all. Okey, kalau tak ada apa saya minta diri dulu. Okey doktor. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay. Nak tengok geng Sarawak tak? Boleh. Ya. Okey. Tak. Isu mana? Isu turun kan? Okey. Okey. Rumah teres ke rumah panjang doktor? Tak, saya tengah repair apa ni? Kolam mandi anak saya. Buat tempat barbecue tak siap. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.